Oke, hari ini kita akan buat ulang kaji untuk topik 1 peliharaan data pula. Oke, jom kita lihat. Oke, ini kita terus ke soalan. Biasanya ini soalan yang you akan jumpa, soalan pertama ini. Soalan pertama dalam final exam tahun-tahun lepas lah, tentang julat. Ingat balik apa itu julat. Oke, soalan 1A, sebuah kelas tingkatan 1 mempunyai 30 orang pelajar. Maka ujian matematik bagi 10 orang pelajar yang diambil secara rawak adalah seperti berikut. Tentukan julat bagi data di atas. Oke, mula-mula pelajar semua mesti recall balik apakah formula untuk mencari julat. Yaitu julat sama dengan nilai tertinggi tolak nilai terendah. Sangat senang saja. So, pelajar mesti ingat dalam otak. Bukan semua formula diberi dalam peperiksaan. Yang senang macam ini, kena ingat dalam otak, tak diberi. Okay, yang ini senang saja. Bagi data tak terkumpul, macam sekarang, ini data tak terkumpul sebab tak ada kelas-kelas, maka pelajar hanya pakai mata cari saja. Apakah nombor tertinggi, apakah nombor terendah, apakah nombor terbesar, apakah nombor terkecil. Okey, dan didapati nilai tertinggi ialah 87 dan nilai terendah ialah 52. Maka tolakkan saja dua nilai ini, dapatlah julat. Sangat senang, tapi syaratnya ialah kena ingat apa itu julat. Kalau tak tahu apa itu julat, senang macam mana pun tak boleh buat. Senang pun kena tahu juga senang macam mana. Okay, so ingatkan, julat ialah nilai tertinggi tolak nilai terendah. Okay, soalan 1B masih soalan 1 tapi sekarang ialah soalan bahagian B. Markah pelajar-pelajar tersebut, iaitu pelajar tadi iaitu kelas tadi telah dikelaskan dalam jadual di bawah ini. Hitung julat bagi set data dalam jadual ini. Sekarang ialah data terkumpul. Data terkumpul pula iaitu data markah semua pelajar dalam kelas tersebut telah dikumpul dalam kelas-kelas. Tadi hanya ambil beberapa markah sahaja. So yang tadi punya ialah data tak terkumpul. Okay. Formula julat bagi data terkumpul dia ada lain sedikit. Iaitu sekarang untuk data terkumpul, julat ialah titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Masih ada tertinggi tolak terendah, tapi sebab sekarang ada kelas-kelas, maka setiap kelas ada beberapa nilai. So kita tak tahu nak pakai nilai yang mana satu, maka yang mana satu untuk digunakan dalam formula. So bagi setiap kelas, bagi kelas tertinggi dan kelas terendah, kita pilihlah satu wakil, satu markah atau data wakil untuk kelas tersebut, iaitu kita pilih titik tengah untuk mewakili kelas tersebut. Sebab dia ada beberapa nilai, kita kena pilih satu nilai jadi wakil, iaitu bagi kelas kita pilih titik tengah sebagai wakil. Macam kalau di dalam kelas kita pilih ketua tingkatan, pilih monitor. Di sini kita pilih titik tengah. Okay, titik tengah bagi kelas tertinggi. Macam mana nak hitung? Secara rumus, secara formula ialah kita jumlahkan dua nombor pada kelas itu, kemudian bahagi 2. Okay, yang tambah kena buat dulu kan? Kena tambah dulu baru buat bahagi. So cikgu buat bracket supaya pelajar ingat kena buat tambah dulu. Kalau ada bracket, okey,
calculator, kalau ada tekan bracket, calculator faham buat tambah dulu baru buat bahagi. Kalau pelajar tak tekan tambah, apa pelajar selalu kena buat? Kena selepas 89 kena tekan button sama dengan dulu baru tekan bahagi 2. Baru akan dapat jawapan titik tengah yang betul Okey, sekarang kita cari pula titik tengah kelas terendah. Kelas terendah ialah kelas pertama. Kelas-kelas ini disusun dari kecil ke besar. Kelas terendah ialah kelas pertama. So, kita jumlahkan dua nombor pada kelas ini, iaitu 50 tambah 54. Kemudian bahagi 2. Kalau tak tekan bracket, kena tekan sama dengan dulu sebelum tekan bahagi 2. Okey, dan titik tengah bagi kelas tertinggi ialah 87, kemudian tolak titik tengah kelas terendah iaitu 52. Lepas tolak dapat julat bagi data terkumpul ini iaitu 35. Okey, pelajar ingatkan formula julat untuk data terkumpul, iaitu data yang ada kelas-kelas kita kena guna titik tengah. Kalau tak mau pakai rumus boleh pakai jari kan. Kalau saiz kelas di sini 5, ada satu tangan ada 5 jari, boleh kira jugalah titik tengah. Kalau tak mau pakai rumus. So ada dua pilihan untuk tentukan titik tengah. Okey, lihat pula sekarang kita lihat pula tadi cari julat. Sekarang ingat balik macam mana nak cari variance dan sisihan piawai pula. Okey, soalan 2. Raja menunjukkan beberapa balang yang mengandungi guli. Okey, ada 5 balang purple color ini. Ini ada 9, ada 3 biji, 11 biji, 8 biji, 10 biji di sini hanya apa? Cara lain untuk soalan tanya. Tak guna koma-koma. Selalunya yang pelajar nampak ialah satu nombor, lepas tu koma, bagi lagi data yang kedua koma kan. Sekarang pakai balang lah menggantikan koma-koma. So sama juga anggap ini jangan ingat lain jangan ingat jadi susah. Sama saja hanya cara nak persembahkan soalan itu. So setiap balang mewakili satu data atau satu nombor. Okey, kita cari variance dulu so kena guna formula variance Formula variance ini pun data tak terkumpul. Data tak terkumpul, so tak melibatkan apa kekerapan yang F. Kalau data terkumpul dia ada F. Kat formula itu ada F. So data tak terkumpul, formulanya lebih simple tak ada F. Tak melibatkan kekerapan. Sebab tak ada jadual kan, tak ada F. Dia tak ada jadual. So tak payah F. Simbol variance ialah sigma kuasa 2. So kita perlukan 3 nilai tengok formula kita tahu apa yang diperlukan dalam menghitung variance, iaitu mula-mula kita kena tahu N. Paling senang di sini tak payah kira ialah N, tak payah hitung ialah N. N maksudnya ada berapa nombor di sini atau berapa balang di sini satu balang mewakili satu nombor. Ada satu ataupun satu data. Okey, sekarang ada 5 balang, maksudnya ada 5 nombor. So N di sini ialah 5 dan kita perlu cari juga jumlah X kuasa 2. Kita cari dulu jumlah X kuasa 2 sebab dia panjangkan kiraannya. So ini pelajar perlu kira di tepi. Kira lain di tempat yang lain. Kira di sebelah. Kira di sebelah, jangan kira di sini sebab dia bukan apa? Tak boleh nak sambung kat sini, dia asing kan. Ini jumlah satu kuantiti lain. So boleh buat di sebelah. Okey, ini maksudnya apa? Sigma ini pun baca sebagai sigma juga. Sigma huruf besar ini maksudnya jumlah. Kita jumlahkan semua sebutan X kuasa 2. X mewakili nombor atau data. Setiap nombor kita kuasa 2 kan dulu, baru kita tambah. Maksudnya tambahkan semua kuasa 2 nombor tersebut
So 9 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Ini semua you tekan kalkulator sebiji macam ini akan dapat 375 dan boleh ganti. Yang hitam ini jumlah X kuasa 2 gantikan dalam rumus sigma kuasa 2. Okay, dan bahagi dengan ada berapa nombor, ada berapa data, ada 5 balang 5 nombor. So bahagi 5 tolak dengan sekarang soalan ini belum kira lagi min. X bar ialah simbol min. Min belum kira lagi tapi sebab kiraannya simple saja, bahagi saja kan. So kita boleh kira dalam kurungan, dalam sekaligus dalam rumus variance ini ya. Apakah rumus untuk kira min? Yaitu jumlah semua nombor bahagi dengan jumlah bilangan nombor. So jumlahkan boleh pelajar boleh terus tekan kalkulator 9 tambah 3 tambah 11 tambah 8 tambah 10 tekan sama dengan dapat 41, kemudian bahagi dengan yaitu n juga yaitu bilangan nombor. Di sini ada 5 nombor. 5 balang 5 nombor. So ingat kalau belum kira lagi min, kirakan dalam kurungan di sini, di dalam rumus ini juga. Dan boleh tekan kalkulator sebiji macam ini. Boleh kira asing juga. Kalau nak kira dulu, pecahan yang pertama ini dapat 75, kemudian kira dalam kurungan 41 bahagi 5 dapat 8.2, kemudian salin balik kuasa 2 dulu, buat peringkat demi peringkat pun boleh juga. Okey, sekarang bahagian B pula ialah nak cari sisihan piawai. Ingat rumus sisihan piawai iaitu sigma sama dengan punca kuasa 2 variance. So kalau dah tahu variance, sangat senang saja nak cari sisihan piawai. Just punca kuasa 2 kan saja variance iaitu 7.76. Kuasa 2 kan jawapan variance bahagian A tadi saja, sangat senang. Satu step saja, just punca kuasa 2 kan saja, tekan kalkulator punca kuasa 2 saja sudah dapat sigma, tak payah kira penat-penat. Okey, ini soalan 2. Okey ini jawapannya. Okey, sekarang kita nak ulang kaji pula tentang cari apa? Median K1 dan K3 dan juga julat antara kuartil dengan menggunakan rumus pula. Jadual menunjukkan jisim dalam kg bagi sekumpulan 40 orang pelajar. A. Lengkapkan jadual di bawah. Lengkapkan. Ingat kalau nak bagi data terkumpul yang ada kelas-kelas, kalau nak cari median K1, K3 maka kita perlu lengkapkan jadual kekerapan longgokan seperti ini Maksudnya kena isi kekerapan longgokan, kena cari kekerapan longgokan dan sepadan atas untuk digunakan nanti dalam rumus kiraan. Okey. So doa jisim dan kekerapan diberi pelajar hanya kena cari kekerapan longgokan dan sepadan atas. So kita cari dulu longgokkan, maksudnya kita kumpul dari mula kita mula kumpul mula add on panggil longgok macam bubur durian kan, longgok bubur lagi jadi satu bukit semakin banyak bila kita longgokkan add on. Okey, mula-mula belum add on lagi. Mula-mula start dengan 2. So kekerapan longgokkan sebelumnya tak ada apa kan, sebab ini baru kelas yang pertama, so kita hanya salin balik saja sebab before that tak ada apa. Ini baru first one, first kekerapan 2, so kita mula dengan 2. Macam simpan duit, start dengan RM2 dulu. Ini starting, start dengan 2. Kemudian 2 tambah 5 dapat 7. 7 tambah 7 dapat 14. Maksudnya
longgokkan di sini ialah kita tambahkan yang sebelum, kekerapan yang sebelum, jumlah kekerapan yang sebelum dengan kekerapan sekarang. Ini 14 maksudnya sudah tambah semua ini. 2 tambah 5. 2 tambah 5 tambah 7 sudah 14. 14 tambah 12. 26. 26 tambah 9. 35. Kemudian 35 tambah 3. 38. 38 tambah 2. 40. Ini cara belajar kira kekerapan longgokkan. Harap ingat yaitu kita tambahkan yang sebelum dengan sekarang. Okey, sempadan atas lagi senang. Sempadan atas di sini bagi kelas pertama ini bermaksud titik tengah di antara dua sempadan ini. Titik tengah di antara dua had ini iaitu titik tengah antara 45 dan 46. So tengah-tengah mereka ialah sebab beza mereka ialah satu kan. So tengah-tengah ialah 45.5. So yang lain pun ikut pattern yang sama lah. So 50.5 bermaksud titik tengah antara 50 dan 51 dan so akhirnya pelajar boleh buat kesimpulan nak cari sempadan atas kalau beza antara dua nilai berikutan ini ialah satu, maka pelajar hanya bubuh 0.5 di hujung had atas di sini saja. Ini dipanggil had atas. Nombor pertama ini dipanggil had bawah. So just bubuh 0.5 di belakang nombor itu saja untuk dapatkan sempadan atas sebab ia merupakan tengah-tengah antara dua nombor yang berturutan ini. Macam pagar di antara dua buah bangro pagar. So dia di tengah-tengah dua bangro itu. So ini ialah macam dinding dua bangro itulah. So tengah-tengah ialah 45.5. Okay, sekarang baru kita move on to B1. Tentukan kelas median. Jadual dah lengkap baru boleh mula cari median K1 dan K3. Okay, start dengan cari dulu, soalan minta dulu kelas sebab kena tahu kelas median ialah yang mana satu dulu baru boleh cari mediannya. So kena ada kelas dulu, kena identify kelas dulu. So median bermaksud nilai di tengah-tengah. Nak dapat tengah-tengah kita bahagi dua. Apa yang kena bahagi dua? Nilai di tengah-tengah maksudnya semua ada 40 nilai. So nilai di tengah kita bahagi dua lah, guna setengah. Bahagi dua bermaksud kali setengah, sama maksudnya. So kita boleh tulis setengah kali N, iaitu setengah kali 40, dapat 20. Maksudnya nilai di tengah-tengah ialah nilai yang ke-20. So kita pergilah ke 20. Tengok mana? Kena tengok kekerapan longgokkan. Itu sebabnya tadi kena cari kekerapan longgokkan. Ini maksudnya di mana? 20. Ini 14 belum. So ada di sini lah, sebab ini kekerapan longgokkan kelas di sini ialah 26. Ini apa maksudnya? Ini bermaksud data ke 15 hingga 26 jatuh di kelas ini atau berada di kelas ini Ini sampai 14 saja. Data jisim yang sampai ke 14 ada di sini. So 15 dan 15 sampai ke 26 data yang 15 sampai 26 jatuh di kelas ini. Maka kita buat kesimpulan di sini, boleh tulis median. Oleh itu median ialah nilai ke-20 nilai ke-20 ini ialah nilai ke-20. Kelasnya yang mana? Sekarang soalan minta kelas median. Tengok kelas lah. Nilai ke-20 dia jatuh. Dari 20 itu pi cari dari kekerapan longgokkan yang merah di sini. Tengok 20 ada di kelas mana? Ada di sini. Ada di sini. Cikgu dah circle, dah buat petak merah. Sebab 20 jatuh di kelas ini, maka kelas ini ialah kelas median 56 hingga 60 atau sebab data yang ke-15 hingga 26 ada di sini. Semua data 15 sampai ke 26 ada di kelas yang merah ini. Okey, sekarang baru dengan menggunakan rumus hitung median anggaran bagi
jisim pelajar. Okey, cara rumus ini hanya anggaran sahaja. Ini hanya apa boleh dapat median yang secara anggaran sahaja. Inilah rumus untuk menghitung median, yaitu L ini maksudnya sempadan bawah kelas median. So sangat penting kita kena pasti dulu kelas median sebab semua item di sini refer kepada kelas median. So kita kena tahu yang mana kelas median dulu. Sebab L di sini refer kepada sempadan bawah kelas median. Sempadan bawah kena lihat di sebelah kiri 56 apakah pagarnya, iaitu yang inilah yang atas yang sebelumnya 55.5 kan, iaitu sempadannya dengan jiran di kiri ya. Sempadannya ialah jirannya 55. So tengah-tengah ialah 55.5 tambah dengan yang tadi ini kedudukan median tadi dah kira. Hanya sini sebab cikgu nak isi sebiji seperti rumus, boleh isi. Kalau nak isi 20 sebab tadi dah kira, boleh tulis terus 20 pun boleh. Okay, tolak apakah F huruf besar? F huruf besar mewakili nilai pada kekerapan longgokan, tapi maksud di sini ialah kekerapan longgokan sebelum kelas median. Semua juga refer kepada kelas median sebelum. Kita nak buang yang sebelum, kita nak mau yang ada kekerapan yang jatuh pada kelas median saja. So kita buang yang tak berkaitan, iaitu yang sebelum. Yang buang yang sebelum semuanya, iaitu buang 14. F huruf besar bermaksud kekerapan longgokan sebelum kelas median. Okay, iaitu 14. Bahagi dengan F huruf kecil M bermaksud kekerapan kelas median itu sendiri. M mewakili median. F huruf kecil ialah kekerapan. F huruf besar ialah kekerapan longgokan. So tolak apa? So sangat penting pelajar pun highlightkan kelas median dan boleh ambil kekerapan kelas median ini, iaitu 12. Bahagi dengan 12, ingat ada satu bracket semua, dan C sekarang kena ganti dengan size kelas itu, dipanggil size selang kelas. Boleh bilang pakai jari ya. Ini ataupun tengok sini 41, bilang sampai 45, ada berapa? 5 kan. Cara paling cepat ya bilang saja, tengok belakang ni, digit terakhir itu 1 to 5, maksudnya 5 lah. Dia punya size selang kelas C. So sekarang nombor, so kita kena buat tulis dalam bracket maksudnya darab dengan bracket besar ni. Darab dengan 5. So ini sebab dia huruf tak ada bracket tak apa. Tapi bila sudah ganti dengan nombor, minta pelajar tulis dalam bracket lah. Kemudian boleh kira semua ini. Dapatlah jawapan. Ini dapat tepat-tepat 58. Boleh bubuh point kosong ikut ini. Ikut pattern yang atas ini sampai satu tempat perpuluhan. Tapi dia memang dapat 58 tepat-tepat. So tulis 58 pun okey. Okey, sekarang kita tengok pula sambungan soalan tadi. Ini sama, so cikgu soalan yang sama tapi kita kena pakai jadual ini. So cikgu copy paste di slide ini sekarang. Sekarang nak tentukan pula kelas kuartil pertama. Kelas kuartil pertama, kuartil bermaksud bahagikan data itu semua kepada 4 bahagian yang sama besar. So 4 bahagian maksudnya 1/4 ataupun bahagi 4 sama maksud. So boleh pakai 1/4 kali N, iaitu 1/4 kali 40. Iaitu N ialah jumlah kekerapan atau jumlah pelajar. Kali 40. So kita kali dapat 10. Ini bermaksud apa? Kuartil pertama K1 ini ialah nilai ke-10. Ini bukan jawapan, ini hanya kedudukan. Belum jawapan lagi. Ini hanya menunjukkan K1 ialah nilai yang keberapa. Nilai yang ke-10. So kita kena lihat kekerapan longgokan. Tengok nilai yang ke-10 jatuh di kelas mana. So ini 2, 7, belum lagi. Ini 14. Maksudnya sudah ada di sini 10 jatuh di sini.
Sebab ini sampai 7 saja. Kemudian data atau nilai data ke-8 hingga data ke-14 ada di kelas ini. So 10 ada di sini lah. Termasuk di sini. Yaitu boleh pelajar boleh highlight ya. Sudah kena pasti kelas K1 boleh highlight. Dan tuliskan jawapan untuk C1 ini. Tentukan kelas kuartil pertama. Yang highlight merah ini ialah kelas kuartil pertama, yaitu kelas K1, sama dengan 51 hingga 55. Okey. Dah jawab soalan nombor 1. Sekarang nak cari pula atau hitung kuartil pertama menggunakan rumus. Menggunakan rumus. So kena tuliskan rumus dulu. Ini rumus untuk hitung kuartil pertama, simbol boleh pakai K1 atau Q1. So formulanya tak akan diberi ya. Dalam peperiksaan, formula hanya diberi untuk median. Sebab apa? Sebab formula K1 dan K3 hampir sama saja dengan formula median tadi. Hanya kelas-kelas itu semua pelajar tukar jadi kelas untuk kuartil yang nak dicari ya. So boleh tengok pattern sama. So tadi L mewakili sempadan bawah bagi kelas median. Sebab sekarang nak cari K1, maka sekarang L itu jadi L1 iaitu sempadan bawah bagi kelas kuartil pertama. So dah kenapa? So sangat penting kena pasti dulu kelas. Itu sebabnya soalan tanya dulu. Sebab semua item di sini pun refer kepada, tengok sini semua 111 kan. Semua refer kepada K1, kelas K1. L1 di mana? Iaitu sempadan bawah kelas yang merah ini, iaitu sebelah atas sebab ataupun sebelah kiri sekarang dalam jadual ialah tunjuk di atas ini. Sebelah kiri 51 iaitu 50 point, lebih kecil sedikit dari 51 iaitu 50.5. Tambah dengan satu bracket besar, okay, 1/4n iaitu kedudukan yang tadi kita kira, iaitu 1/4 kali 40 lah, ataupun boleh ganti terus dengan 10. Tolak F huruf besar 1, iaitu tolak buang semua yang sebelum, kekerapan yang tak mau, yang tak terlibat, iaitu kita kena buang kekerapan longgokan sebelum kelas kuartil pertama ini, iaitu 7. Buang 7 bahagi dengan kekerapan kelas K1 sendiri, iaitu 7. Ini kekerapan sendiri, kelas K1 sendiri. Tengok baris yang kelas yang cikgu dah highlight iaitu kelas K1. Kekerapannya 7. Dan darab dalam bracket C sama, iaitu semua ini size selang kelas, setiap kelas adalah sama, iaitu 5. Tengok hujung itu 1 to 5, maksudnya 5. Boleh bilang jari ya. Dan tekan kalkulator semua. Dan ini kalau perpuluhannya panjang, pelajar gunakan jawapan akhir kepada 4 angka bererti ya. Yang tadi boleh dapat tepat-tepat nombor bulat. Okay, sekarang kita nak cari pula K3. Sama, soalan ini semua sama. Cikgu copy paste sekali lagi jadual tadi. Okay, soalannya tukar jadi apa? Tentukan kelas kuartil ketiga, kemudian dengan menggunakan rumus hitung nilai kuartil ketiga. So sebelum kita boleh hitung nilai kuartil ketiga, kita kena pasti dulu kelas kuartil ketiga. Okay. So mula-mula kalau nak tahu kelas, kita kena tahu kedudukannya dulu. Sama bagi setiap median K1 dan K3, kita kena tahu kedudukan nilai itu. Sekarang kuartil ketiga, 3 kan, kita start dengan 3, kemudian kuartil maksudnya per 4. So formula kedudukan kuartil ketiga ialah 3/4 kali N, iaitu 3/4 kali N kita ialah 40, jumlah pelajar 40 dan dapat 30. Dan apa maksud ini? Ini bermaksud K3 ialah nilai ke-30. Ingat ini nak kira apa? Ini bukan jawapan. Jangan terus kata K3 ialah 30. Ini hanya kedudukannya, bukan nilai K3. Ini baru
nilai yang ke-30, yaitu kita dah susun data dari kecil ke besar, dah susun, maka K3 ini ialah nilai yang ke-30. Sama juga ke-30 itu kena lihat di mana, kena lihat yang merah ini ya, yaitu kena lihat di kekerapan longgokan. Tengok 30 ada di mana. So ini 14, 26, belum lagi ini tak sampai 30 lagi. Dan nilai yang ke 27 hingga nilai ke 35 jatuh di kelas ini. Maka 30 ada di sini lah. Sebab 27 hingga 35 ada di sini. So 30 termasuk. So inilah dah kena pasti inilah kelas K3. Kelas K3 ialah 61 hingga 65. Okay, dah jawab soalan kelas K3. Maka sekarang kita boleh pakai rumus. Inilah rumus untuk hitung K3, yaitu semua tadi yang 111 itu tukar jadi K333 pula. Sama juga, formula semua sama, hanya 1 ataupun yang median punya M sekarang tukar jadi 3 pula, K3. Sama juga sekarang kalau dah tahu kelas, senang saja kerja kita nak tentukan nilai semua item kat sini, sebab semua refer kepada kelas yang di highlight tadi ya, yaitu kelas K3 itu. L3 maksudnya sempadan bawah, sempadan bawah dulu, yaitu 60.5 tambah dengan dalam bracket yaitu ini ialah kedudukan yang kita guna dulu, bahagian 1 dulu, ini kedudukan K3 3/4 kali 40, yaitu yang 30 tadi, boleh ganti terus 30 pun. Okay, tolak dengan F huruf besar. Ingat F huruf besar berkaitan dengan longgokan. Buang semua kekerapan yang sebelum, sebab tak berkaitan. Kita buang dulu sebelum, yang sebelum. Kita mau hanya yang ada pada kelas K3 saja. So yang tak kekerapan yang tak berkaitan kita buang, yaitu kita tolak 26. Kemudian bahagi dengan yang sendiri. Yang kena bahagi dengan kekerapan sendiri, yaitu kekerapan kelas K3 itu sendiri. Yang kelas yang ada merah ini, petak merah ini, yaitu bahagi 9. Ingat, bahagi bawah mesti apa? Ini dia pecahan kan. Maksudnya sebahagian dari kekerapan ini ialah sebahagian dari 9. Dan darab dengan saiz selang kelas. Dia panggil saiz selang kelas 5 juga, sama, soalan yang sama, jadual yang sama, dan tekan kalkulator sama juga, bundakan jawapan akhir kepada 4 angka bererti ya. Okay, soalan 4, kita ulang sekali lagi, cari mean, variance, sisihan piawai bagi data tak terkumpul. Okay, inilah formula mean, simbol X bar. So, formula mean ialah kita kena jumlahkan semua nombor, yaitu 13 tambah 11 tambah 14 tambah 16 tambah 21 tambah 19 tambah 18. Dapat dulu jumlah, lebih baik dapat, kalau ini soalan mean kan, lebih untuk elakkan lupa tekan sama dengan, lebih baik tekan dulu sama dengan, tuliskan hasil tambah dulu, tuliskan hasil tambah atas dulu, yaitu 112, salin semula, bahagi 7, baru bahagi, baru selamat, dan boleh juga dapat markah untuk 112 kalau ada diberi markah. Okay, sekarang nak hitung variance, sama juga lah, ini ialah formula variance untuk data tak terkumpul. Data tak terkumpul iaitu yang ada koma-koma, tak ada kelas punya, tak ada kelas-kelas. Okay, sama juga kita perlu kira dulu jumlah, ini sigma, ini simbol sigma juga, ini pun dibaca sigma juga, maksudnya jumlah. Jumlah bagi semua sebutan X kuasa 2, X mewakili nombor atau data. So kita kena jumlahkan semua kuasa 2 nombor ini. Okay, dan tekan kalkulator, dapatlah jawapan bagi jumlah semua kuasa 2. Jumlah semua kuasa 2 bagi nombor-nombor dalam set ini. Okay, baru kita ganti masuk dalam rumus. Ini kira asing, kira asing. Ini atas ini sebab dia panjang kan, kiraannya panjang. Pelajar kira asing di
sebelah. Di ruang sebelah. Cikgu tak ada ruang, cikgu buat di sini ya, bawah sini. Oke, yang hitam inilah yang tadi jumlah X kuasa 2 itu cikgu guna warna hitam untuk bagi jelas. Oke, bahagi dengan N yaitu jumlah bilangan nombor dalam set data itu. Ini kena kira sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi pun dah kira sama. Tadi kira min pun perlu bahagi dengan N. Pun kena tahu N ada berapa. Berapa nombor kena kira sendiri. Bilang sendiri. Tolak dengan min kuasa 2. Kalau soalan yang sudah pelajar sudah diminta cari min terlebih dahulu, pelajar boleh ganti terus lah. Tak payah kira sekali lagi. Boleh gantikan jawapan min dalam bahagian E, iaitu 16, ganti di sini. Tapi jangan lupa tulis kuasa 2. Oke, dan bahagi dan tolak, kira tekan kalkulator sajalah. Dan bundakan jawapan akhir kepada 4 angka bererti ya, ingat sebab jangan terlalu sikit Oke, dan sekarang cari sisihan piawai. Dan ingat formula sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance, dan kena tahu simbolnya ialah sigma, iaitu tak ada kuasa 2. Kalau variance, simbol sigma yang sama tapi ada kuasa 2. Masukkan jawapan tadi yang pink color, cikgu dah buat pink color. Jawapan variance tadi 10.86. Sekarang pelajar punca kuasa 2 kan saja jawapan variance tadi. Sangat senang saja, satu step saja. Just tekan punca kuasa 2, jawapan tadi dah dapatlah jawapan. Jawapan akhir pun bunda jadi 4 angka bererti ya. Okay, yang penting kena tahu sigma iaitu sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 variance. Okay, soalan 5, diberi set nombor yang lain pula bagi pelajar saat mengukuhkan lagi pemahaman ataupun mengukuhkan ingatan lagi untuk soalan yang kena cari min, variance dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul. Sama juga cari min dulu dan kena tahu simbolnya ialah X bar, dan formula min ialah kita jumlahkan semua nombor kemudian bahagi dengan jumlah bilangan nombor. Tambah semua, salin balik nombor itu. Yang penting pastikan jangan salin salah lah. Nombor itu jangan salin salah, nanti jumlahkan salah. Oke, tambah semua, bahagi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor. Oleh itu bahagi 6. Dan lebih baik kira tambah bahagian atas pecahan dulu. Kira jumlah semua nombor dulu dapat 240. Kemudian baru tekan bahagi 6. Dapat min 40. Sekarang nak hitung variance, pakai rumus variance yang sama. Dan sama juga kita kena cari jumlah X kuasa 2 dulu. Cari di tempat sebelah. Cari asing di ruang sebelah lah. Iaitu kita kena kuasa 2 kan setiap nombor dan tambahkan. Maksudnya kita tambahkan kuasa 2 setiap nombor itu. Tambahkan kuasa 2 setiap nombor. Iaitu 41 kuasa 2 sampailah 38 kuasa 2. Dapat 9660. Baru kita gantikan dalam rumus variance. Yang hitam inilah ialah jumlah X kuasa 2 tadi. Bahagi dengan N jumlah bilangan nombor. Sama macam semasa kita kira min iaitu 6. Tolak min kuasa 2. X bar kuasa 2 ialah min kuasa 2. Min pun dah dikira tadi 40. So boleh pakai 40. Tapi jangan lupa kena kuasa 2. Dalam formula variance ini ada kuasa 2. Senang nak ingat tengok semua ada kuasa 2 ni. Tiga-tiga ada kuasa 2. Sigma kuasa 2 ini X kuasa 2, ini X bar kuasa 2. Okey, dan tekan kalkulator. Semua ini boleh tekan semua seperti ini dan dapat tepat-tepat 10. Okey, sekarang nak cari nilai bagi sisihan piawai pula. Dan ingat sisihan piawai iaitu sigma sama dengan punca kuasa 2 variance. So kita punca kuasa 2 kan jawapan
variance tadi iaitu 10 dan kita bundakan jawapan akhir jadi 4 angka bererti. Okey, selamat belajar semua. Ingatkan, ini formula-formula yang kita guna tadi. Ingatkan